Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hairia Azmi bin Ahmad. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi belajar buat kerja khusus kajian rekaan seni visual SPM, dan tajuk hari ini ialah lukisan alat bahan. Lukisan alat bahan. Okey. Dah sampai sini dah ke buat kerja khusus? Sampai mana dah? Okey. Kalau belum sampai tak apa, tengok dulu untuk kita belajar. Kalau dah sampai, boleh ambil tips-tips daripada cikgu lah, supaya kita dapat buat kerja khusus dengan lebih baik, insya-Allah. Okey, apa tajuk hari ini adalah lukisan alat dan bahan. Semua tugasan perlukan lukisan alat bahan. Cuma macam mana nak lukis alat bahan ni dengan baik lah. Okey. Okey, biasanya semua kerja khusus ada kertas lukisan. Okey, ni alat. Apa beza alat dengan bahan ni? Alat untuk kita nak buat dia tu. Bahan tu benda yang kita perlukan untuk buat. Okey. Tak apa. Okey, mari kita tengok di sini. Okey. Kita biasanya perlukan kertas lukisan. Okey. Kita perlukan kalau untuk kerja-kerja menggam ni, yang ini gam apa ni? Gam UHU. Kan? Gam uhu. Okey, kamu panggil apa? Gam uhu. Okey. Ini untuk buat model, insya-Allah. Yang ini bekas warna bunco. Okey. Ini satu set warna, ada 12 warna bunco. Yang ini pula ialah palet warna, tempat kita bancuh warna. Yang ini ialah macam nak masak pula. Okey, yang ini ialah gunting. Yang ini ialah satu set berus, pen, pensel, pen teknikal, pembaris. Okey. Dan kita perlukan cawan juga. Kenapa kita perlukan cawan? Sebenarnya bukan cawan lah, bekas air untuk kita bancuh warna. Dan kita juga ada yang perlukan gam putih ni, gam latex. Okey, untuk kerja-kerja menggam juga, menampal dan sebagainya. Kita juga ada gam glue stick. Gam glue stick ni bahasa Melayu apa? Gam stick. Dia bukan stick lekat tu. Stick ni macam batang lah. Okey. Dan yang ini ialah pita pelekat, selotip. Ini pisau cutter. Okey. Dan yang ini apa ni? Siapa tahu yang ini apa? Yang ini ialah sudu untuk cedok warna dalam bekas. Okey. Kenapa perlu sudu? Kenapa tak boleh masukkan berus terus? Sebab nanti warna tu dah bercampur dalam bekas, dah tak boleh guna, dah jadi warna lain lah. Okey. Okey.
bila kita ada barang-barang ni, alat dan bahan ni, kita apa yang kita guna untuk kerja khusus kita, kita kena lukis dalam tugasan lukisan alat dan bahan. Okey, cikgu cadangkan kamu buat 2 helai. Satu helai alat bahan untuk buat portfolio. Okey, macam gam gunting ni, dan satu lagi alat bahan helaian yang seterusnya ni untuk kamu buat model. Okey, macam contoh ukiran kayu tu kamu ada apa tu? Pahat, okey, kikir pari, kamu ada kalau buat model apa tu? Batik, kamu ada apa tu? Lilin batik, kamu ada canting. Jadi asingkan lagi bagus. Okey. Okey. Bila dah ada semua bahan-bahan ni di hadapan kamu, kamu cuba susunkan dan ambil gambar. Ni tips daripada cikgu lah. Susun dan ambil gambar supaya kamu senang nak lukis ni. Ada setengah-setengah sekolah, cikgu tahu, cikgu kamu terbekalkan satu gambar ataupun satu template. Okey. Okey juga, tapi untuk proses pembelajaran ni lebih baik kita usaha sendiri supaya kita dapat belajarlah melukis alat bahan dengan lebih mahir. Okey, kalau kita guna template, kita tekap, dia bagus, tapi nanti jadi sama semua dan kamu kurang mahir nanti dalam kita panggil menangkap komposisi membuat perbandingan saiz tu kan, komposisi, menangkap warna dia, garisan stroke dia. Okey, setiap bahan-bahan ni seronok untuk dilukis sebab lain bahan, lain alat dia, lain dia punya cabaran dia. Kita sebagai pelukis ataupun sebagai calon SPM seni visual, kita kena versatile, kena cuba semua teknik melukis. Okey, supaya kita lebih mahir insya-Allah. Cikgu pun masih belajar lagi. Okey, tidak ada istilah dah pandai. Kita akan terus belajar. Okey, bila dah ada semua ni, kita kena susunlah depan kamera. Macam mana susun dia? Okey, cikgu akan cuba cadangkan. Kamu tengok video ni. Okey. Okey. Okey, semua bahan-bahan yang ada ni. Okey, ni cikgu buat video stop motion. Nak bagi nampak tengah disusun lah. Okey, nampak ya? Okey. Nak susun pun ada seni dia juga. Dia tak boleh susun ikut dan lah, susun suka hati. Susun tu kita nak bagi nampak semua objek tadi, alat bahan tadi di dalam kamera kita. Okey. Nampak inilah salah satu cadangan cikgu untuk kita susun. Yang tinggi di belakang, yang rendah di hadapan. Ada pelajar dia kata dia lukis kotak pensel. Boleh, tapi keluarkan juga bahan-bahan dalam kotak pensel tu. Okey, supaya nampak semua alat dan bahan tu. Okey. Dan jangan buat macam doodle. Doodle tu kamu susun bertindih-tindih sampai mengelirukan pula ilustrasi ataupun image tu. So cara susun dia lebih kurang macam ni lah. Ini kalau kita di tingkatan 6 dah belajar melukis still life. Okey, kita lukis di depan. Ada objek di depan, kita belajar lukis lah. Tapi dengan teknologi ni, kita juga boleh ambil gambar dan kita lukis daripada gambar. Okey, step yang pertama, boleh faham tak? Susun yang tinggi di belakang, yang rendah di hadapan. Okey. Mari kita pergi next slide. Setelah kita susun, okey, macam ni. Kalau kamu perasan, cikgu juga telah masukkan elemen pencahayaan.
Sebelum ni kita susun sahaja. Tapi kalau untuk kita nak belajar melukis alat bahan dengan baik, kita kena cari cahaya, sumber cahaya yang boleh create bayang-bayang, tona bayang-bayang dan tona bentuk. Itu lebih jelas lah. Okey, tona ada dua ni, bayang-bayang dan bentuk. Okey, kalau tak ada tona ni, dia punya nanti lukisan kita ni jadi lagi apa tu? Jadi macam mana? Jadi lebih kepada 2D, tidak jadi 3D. Dalam kehendak lukisan alat bahan ni, dia nak kita hasilkan secara 3D. Okey? Boleh? Boleh faham? Nampak? Ada bayang-bayang. Kat mana bayang-bayang? Okey, ni ya. Nampak? Ni bayang-bayang. Okey? Ni lukisan yang bergulung ni. Ada bayang-bayang di bawah dia. Okey, yang ini. Ni cikgu ambil pada sumber cahaya matahari tu sendirilah. Cikgu memang tunggu matahari ada memancar tu. Cikgu buka langsir dan cikgu biarkan kawasan ni sahaja yang bercahaya. Okey. Nampak? Cawan dia, berus dia. Okey. Okey, bentuk yang mana? Tona bentuk. Tona bentuk yang ini. Yang nampak bila cawan ni nak dapat curve tu, nampak tak? Daripada sini dia terang. Lepas tu gelap. Okey? Nampak tak? Okey, ni silinder gam ni. Okey. Terang, gelap. Sama juga ni bekas gam latex, okey, gam putih. Okey, terang, gelap. Kemudian dia ada juga satu sinar, apa panggil? Sinar cahaya dekat situ. Okey. Ini cara kita step yang kedua lah, dapatkan pencahayaan yang betul. Okey, untuk kita nak lukis dengan baik lah. Alright. Okey. Mari kita nak lukis satu-satu lah. Cikgu akan tunjuk demonstrasi lukis satu-satu. Supaya apa? Setiap ni cabaran dia berbeza. Okey. Cikgu pun cuba lukis 2-3 kali juga. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Okey. Kamu jangan risau. Kalau lukis tak jadi tu, ikut gambar, itulah proses belajar kita. Dalam seni ni, belajar dia ialah kita cuba sampai jadi. Lagi tak jadi, kita belajar. Lagi tak jadi, kita belajar. Bila jadi pula, apa lagi kita boleh buat sampai menjadi-jadi. Okey. Okey. So, mari kita tengok okey. Cikgu ambil kertas lukisan dulu Macam mana nak lukis kertas lukisan bergulung ni? Okey, mari kita tengok video ni. Okey. Okey, sebelum tu portfolio kamu jangan gulung kertas lukisan. Ini memang dilarang keras lah. Kalau lukis cantik-cantik, tiba-tiba gulung, rosaklah kertas lukisan kita. Okey, orang kata pantang tok nenek lah. Okey, cuma yang ini, kenapa cikgu gulung dalam ni? Sebab cikgu nak tunjuk macam mana kita nak main dengan bentuk tu. Dah lah bentuk silinder kan. Kemudian ada pula rongga-rongga, ada pusing pula, pusaran pula dalam tu. Okey? Jadi kita boleh belajar banyak daripada penerokaan lukisan alat bahan ni. Okey? Okey, kita sambung video. Okey. Okey, tengok step pertama cikgu buat ni. Video ni. Okey. Cikgu tangkap dia punya bulatan dulu. Okey. Apa-apa kamu lukis, kamu gunakan rupa-rupa asas sahaja. Okey? Guna rupa-rupa asas. Sebab rupa asas ni semua orang dilahirkan tahu melukis rupa asas. Bulatan, apa lagi? Empat segi. Okey? Tengok sekali lalu macam kek gulung. Ni puasa hari terakhir Hari terakhir puasa kita. Okey. Ini kenapa cikgu lukis dengan pen marker? Cikgu nak bagi kamu nampak sebenarnya. Kamu lukis dengan pensel lah.
Tapi cikgu lukis pen marker ni nak bagi nampak dalam presentation lebih jelas kalau kita guna marker lah. Tapi kerja cikgu jadi banyak lah. Tak apalah. Demi anak murid berjaya dunia akhirat, cikgu berkorban apa saja. Okey. Mari kita tengok di sini. Nampak Tadi bergulung tadi tu, dah nampak bergulung kan? Nampak tak step-step dia? Tak apalah. Kalau bagusnya video, kita boleh rakam dan kita ulang. Itu sebab cikgu suka buat video. Cuma video ni renyah dia waktu kita nak set up ambil gambar tu lah. Kadang-kadang cahaya lindung lah, kadang-kadang cahaya tak cukup. Macam-macam lah teknikal untuk buat video lah. Tapi video ni lebih berbaloi lah. Kalau cikgu ajar di dalam kelas tanpa video, sekali tu sahaja kita boleh belajar kan. Tapi dengan ada video, okay, kita boleh ulang. Dan cikgu juga boleh mahirkan diri. Cikgu boleh tengok balik, oh kelemahan cikgu dekat sini, oh kat sini. Cikgu boleh dapat feedback pada kamu, pada kawan-kawan cikgu yang pandai-pandai, yang pakar-pakar. Okay, kamu pun boleh belajar mula melukis dan memvideokan lukisan tu. Lagi bagus. Okay, kamu orang muda ni, zaman kamu lah, zaman video-video ni. Okay, apa gunanya telefon mahal-mahal kalau tidak menggunakan untuk ilmu yang bermanfaat. Okey, nampak? Okey, nampak tadi cikgu kuih-kuih tu apa tu? Itu cikgu buat tona bentuk dia. Cikgu nak tengok bentuk yang mana gelap, yang mana cerah. Okey, yang bawah ni apa? Tona bayang-bayang. Ini pun tak berapa nak ada tona lah, tapi ni simple je cikgu tunjuk. Tapi semua ada dekat situ. Bentuk ada, dan tona bentuk ada, tona bayang-bayang ada. Kalau untuk melukis dan mewarna, kita sangat perlukan, kita kena cari tau, mata kita kena asah sikit, mata seni lah. Cikgu selalu ajar anak murid, kita ada satu lagi mata seni nama dia. Mata seni ni kena cari yang mana yang keindahannya dekat situ. Kamu kena hidupkan, aktifkan mata seni kamu lah. Okey? Okey, nampak? Boleh faham? Kaedah lukis kertas lukisan ni salah satu kaedah lah. Yang ini ada perspektif dia pula. Tapi cikgu tak ajar lagi perspektif hari ni. Cuma cikgu ajar lukis apa yang kita nampak saja. Macam ni kan, dia ada perspektif. Daripada sana kecil sampai depan besar. Tak apa. Kamu boleh teroka lagi. Boleh type perspektif 1 titik, perspektif 2 titik, perspektif 3 titik. Okey, kita lukisan dah pandai lukis. Okey, mari kita tengok pula botol latex ni. Okey, gam putih. Okey, yang ini senang sikit. Senang, bukan senang macam mana, sebab dia simetri. So, kamu dapatkan paksi simetri lah. Okey. Macam mana cikgu buat garisan lurus tanpa pembaris? Sebenarnya ada latihan dia. Kamu kunci pergelangan tangan, kamu gerakkan siku. Sambil pegang pen tu, kunci pergelangan tangan, tapi gerakkan siku. Tapi kena perlukan latihan jugalah. Okey. Yang ini pun bukannya tepat sangat, cuma cikgu nak tunjuk macam mana kita melukis guna paksi lah. Okey, dah ke bawah pula tak nampak. Okey, tak apa. Tengok. Okey, sekejap. Okey, cikgu ekspreskan. Nampak? Okey. Yang ni cikgu, bila kita dah dapat dia punya garisan-garisan lakaran, so kita adjust lagi. Nampak ni, ada curve kat sini kan. Kita tengoklah gambar tu macam mana, kita adjust lagi. Kat sini siap ada tanda harga, tapi cikgu tak berbual lah tanda harga. Berapa ringgit? RM3. Buat kerja khusus ni macam tu lah.
kena berkorban lah sikit beli barang-barang kan. Jangan tunggu cikgu bagi je. Okey? Mana tahu pengorbanan kamu itulah menyebabkan kamu dapat ilmu yang lebih baik. Okey? Cikgu, saya tak bawa barang-barang. Cikgu, saya tak ada barang-barang. Saya tak bawa alatan, cikgu. Macam tu macam mana nak ambil seni? Seni ni kita kena committed lah. Bukan ke metod committed. Nanti baru Allah bagi ilmu tu. Okey? Okey. Okey, kita tengok. Ni cikgu cuba dapatkan garisan-garisan lakaran. Ini cikgu nak cuba buat dia punya stiker dia lah. Tengok macam mana stiker tu. Cikgu sengaja tak percepatkan bahagian ni sebab ini kita nak belajar kan. So, kita tengoklah step by step dia. Tak lama. Lebih kurang seminit sahaja. Okey. Okey, nampak tak? Dah dapat kan dia punya tu. Ini kita nak buat dia punya ni lah. Orang kata apa ni? Dia punya corak stiker dia tu lah. Kemudian nak buat tulisan. Okey, tulisan apa? Tipografi. Nama latex tu sendirilah. Okey, latex ni dekat sini sebenarnya ada garisan yang kita kena buat sebagai panduan tipografi kita lah. Okey. Yang ni cikgu tak tulis lagi, tak apa. Nanti yang alatan yang lain ada cikgu tunjuk. Sebab yang ni dia kecil sangat. Ni cikgu saja nak tunjukkan dia punya apa tu? Dia punya keseluruhan lukisan alatan tu. Nampak? Okey. Dia lebih gemuk daripada gambar asal. Yang ini sebelum bulan puasa. Ini bulan puasa. Okey. Okey, cikgu dah mula masukkan tona bentuk. Nampak bila ada tona bentuk tu, kalau ikut gambar mana ada garisan-garisan ni, apa jalur-jalur macam ni kan. Tapi sebenarnya kita tengah mencari bentuk. Tangan kita tu jadi radar. Mana bentuk dia ni? Ni tona bayang-bayang. Okey. Dapat Alright. Okey, kita nak pergi mana pula? Kamu bagi tahu cikgu. Kamu nak pergi mana? Ada banyak lagi kita nak kena lukis ni. Kita pergi yang senang-senang dulu lah. Okey, pita pelekat pula. Okey, sama juga Yang ni pun senang sebab apa cikgu kata senang? Bukanlah senang sangat. Tapi sebab dia ada garisan paksi. Sebab dia ada simetri tu. Imbangan simetri sama, kiri kanan dia sama. Nampak? Cikgu dah mula bahagikan. Nak buat bulat tu. Okey. Okey. Ni cikgu duk tanda yang mana lebih tebal, yang mana nipis ni. Nampak? Kita tanda guna titik-titik pun main peranan juga. Kan? Kamu bagus tau belajar melukis menggunakan marker. Sebab nak padam macam mana? Tak boleh padam kan? Jadi bila kita tak boleh padam, kita terpaksa mendisiplinkan diri supaya kurangkan kesilapan. Apa yang kita akan dapat ialah nanti kita fokus. Kita lebih fokus dan kita lebih cekap untuk dapatkan garisan dia. Garisan yang terhasil daripada kita fokus tu dan kita cuba mahirkan tu dinamakan stroke. Kita akan dapat stroke. Bukan kena penyakit stroke tu. Minta jauh lah yang tu. Okay. Tapi stroke garisan ni kita panggil. Setiap orang stroke garisan dia tidak akan sama. Itulah kelebihan melukis. Kalau kamu ambil gambar, lepas tu kamu cetak, kamu tampai, sama je lah. Macam tu bagi dekat apa adik-adik pun boleh. Sebab ni kan melukis tak payah print dan cetak. Okey, tapi bila kamu kena melukis, kamu mula otak kanan kamu mula berjalan lah. Kena kreatif sikit nak cari dia punya tu lah. Okey, nampak sama tona bentuk dan tona bayang-bayang. Nampak kalau ini nampak ke dalam lah macam ni. Kita nampak macam ke dalam. Okey. Ada lagi tak? Dah habis. Okey. Okey. Kemudian mana lagi kita nak pergi? Kita pergi yang
Yang ini agak mencabar juga ni. Bulat-bulat ni, lepas tu ada petak-petak, lepas tu ada tenggelam pula. Okey, bersedia? Okey, mari kita tengok macam mana pelet warna dilukis. Yang ini cikgu terpaksa kena guna hukum perspektif juga. Sebab apa? Kalau tak guna perspektif nanti, dia akan lari banyak lah dia punya sudut dia. Walaupun gambar ni dia perspektif dia tak berapa betul sangat. Sebab gambar ni kadang-kadang dia adjust ikut lens kamera tu. Okay? Tapi untuk melukis, kita kena ada perspektif lah. Yang ni cikgu guna perspektif satu titik lenyap. Nampak? Cuma cikgu tak centerkan tengah-tengah sangat lah. Okay, cikgu nak ambil juga yang ini dia tak center kan. Dia paksi dia tu tak center. So cikgu pun bagi tak center juga. Okey, nampak? Bila kita lukis, walaupun sengit macam ni pun, tapi kita adjust lah. Jangan sampai lebih pada 3 kali adjust. Lebih pada 3 kali adjust tu, nanti garisan dia jadi semok dekat sini. Jadi berserabut. Okey, ini kita buat apa ni? Garisan lakaran ni untuk apa? Untuk dapatkan panduan tu. Ni cikgu nak cuba bahagi 3 ni, nampak? Mata kita ni, kalau kita guna betul-betul mata seni ni, kita boleh bahagi dengan baik sebenarnya. Tapi dah kita tak guna, bukan cikgu kata kamu tak guna. Kan? Okey. Okey, dapat garisan tengah. Okey, garisan tengah dia, jangan kamu ukur panjang ni, kamu bagi 2. Garisan tengah dia, mestilah yang ini kecil sikit daripada yang inilah. Ni nampak ni ya. Dia punya ni, apa ni, panjang dia ni, tinggi dia ni, nampak ni? Panjang, sorry. Okey, dia lebih pendek daripada ini, nampak? Baru dia nampak perspektif. Yang perspektif ni dekat, besar. Okey, ataupun kalau guna unsur seni ruang, yang dekat besar, yang jauh kecil. Okey, walau sebesar dinosaur pun, kalau cikgu letak kamu atas bukit nun jauh di sana, kamu tetap kecil di mata cikgu lah. Okey, nampak kotak dia ada 7. So cikgu bahagi, cikgu dapatkan 1 kotak kat sini, lepas tu dapatkan 3 kotak kat sini, kiri kanan. Ini pun macam dah beralun sikit kan. Biasalah tu. Okey, kalau guna pensel bolehlah padam. Yang ni cikgu nak tunjuk step by step saja. Okey, nampak? Ni nak dapatkan bulatan pula ni. Dia punya ni, yang ni bulatan ni. Kita buat petak. Tu dia. Macam buat sawah bendang pula tu, nampak? Bahagi petak-petak. Okey, ada berapa relung? Dia orang Perlis panggil relung. Orang luar utara dia panggil ekar, hektar. Okey, balik kepada ni, nampak? Nampak dia, walaupun benda ni bulat, kan? Bulat, tapi bila masuk dalam perspektif, dia tak jadi bulat dah, dia jadi bujur. Okey. Dan taklah semestinya dapat macam ni lah. Okey, cuma cikgu nak tunjuk dia punya agihan tu, macam mana kita nak agihkan dalam satu ni lah, pelet ni. Okey, nampak bucu dia tajam kan? So kita tumpulkan balik lah, ikut dia punya gambar. Tumpulkan balik. Okey, lepas tu kita ikut balik garisan yang confirm, garisan yang kita pasti dah. Okey. Masih nampak sekeping kan? Sebab apa nampak sekeping? Pandai. Sebab tak ada tona bentuk tak ada, tona bayang-bayang tak ada. Okey, so kita cuba main dengan tona. Okey. Okey, ini mata cikgu nampak macam tu lah, dia punya tenggelam tu. Sebenarnya dia separuh daripada tu lagi gelap dia kan. Tak apa, kita cuba jaya sahaja. Okey, nampak sikit dekat bawah dia tu. Dah nama pun keluk kan. Okey. Ini cikgu nampak macam ni pula dah, talam buat kuih pula. Tadi nampak kek gulung. Puasa.
Okey, nah. Okey, cikgu buat bayang-bayang sikit bagi nampak dia punya bentuk lah. Tona bayang-bayang. Okey, siap. Boleh ikut, boleh follow. InsyaAllah pelan-pelan ada yang lebih mahir daripada cikgu. Cikgu lahir zero, tak tahu apa-apa. Tapi belajar daripada zero lah, baru baru kita pandai. Okey, kita nak ambil yang lain pula. Okey, kita ambil kata tak terkata apa-apa. Okey. Kata ni pun mencabar juga. Tapi sebab dia satu kedudukan dia yang sengit macam tu kan. Kemudian dia ada pula ni. Dia ada pula tenggelam dekat tengah-tengah ni. Kan? Berlubang kat tengah tu, pasal dia ada gigi-gigi pula kat situ. Tak tahulah kamu nak lukis macam mana. Okey. Kamu dah ambil kerja khusus ni, kamu kena lukis lah. Kalau lukis tak ikut yang cikgu ajar ni, kamu kena potong markah lah. Okey. Nampak? Cikgu cuba hasilkan video satu persatu. Nak bagi kamu nampak. Okey. Macam mana gambar tadi membantu kita untuk melukis lah. Okey. Ni cikgu nak cuba dapatkan dia punya cutting dia lah. Ni pun. Nampak? Okey. Cikgu nak tenggelamkan dia punya hujung hitam tu. Okey. Sekarang ni yang ini pula. Bagus ni. Pen ni cikgu suka lah. Cikgu beli dekat DIY. Okey. Kamu boleh ni. Belajar melukis menggunakan pen marker kecil. Dia ada dua mata, kecil dengan besar. Okey, dah dapat bentuk tu. Okey, mulalah kita nak buat dia punya tu pula, gigi-gigi dia pula kan. Macam apa ni, telefon dulu-dulu punya ni, ada kotak-kotak ni. Okey, kita panggil apa ni? Dalam unsur seni ataupun bahasa seni visual, jalinan, texture. Dalam RBT pun sekarang dah belajar pasal texture. Okey. Tu cikgu dah buat gigi dia. Okey. Cikgu terlebih pula gigi dia sikit je. Okey, sampai sini. Tak apa. Kemudian apa lagi? Ni cikgu cuba dapatkan garisan yang confirm lah. Okey, tadi garisan lakaran. Kamu kena biasakan, jangan terus lukis, tapi mula lakar dulu. Itu memang dia punya step dia lah. Okey, mula lakar dulu. Ni cikgu cuba cari tona dia. Sebab dia warna hitam ni, cikgu warna hitam lah. Tapi tak semestinya hitam tu diwarnakan dengan hitam. Nampak lagi apa lagi? Tu dia. Gigi satu lagi. Texture kat situ pula. Okey, siap. Masa mencemburui kita. Ada banyak lagi ni tak tunjuk lukis ni. Okey, kita tengok yang ini ni. Semua ada dalam ni. Okey, ini pun cikgu nak dapat dia panggil composition yang macam ni. Cikgu nak dapat susunan macam ni, cikgu terpaksa sumbat pemadam dalam ni. Nak bagi dapat macam ni. Kalau kita sumbat saja ataupun letak saja dalam, dia takkan jadi macam ni. So, tapi sebab cikgu nak tunjuk macam mana nak proper. Kalau siapa belajar seni fotografi, dia panggil pengiklanan produk kan. Kita kena belajar susun. Bagi jadi seperti mana iklan produk tu hendak lah. Kita tak boleh susun ikut kita lah. Okey, mari kita tengok. Masa semakin tunsuk. Suntuk. Okey. Okey, cawan, dah ada cawan, ada berus, ada pembaris, ada pen teknikal, ada pensel. Nak tangkap kok mana ni? Sudah. Okey, sama yang cawan ni cikgu nampak dia masih simetri, so kita ambil konsep paksi simetri. Yang ni dah ke bawah sikit. Sorry. Okey, cikgu dah naik balik. Okey. Okey. Cawan dah dapat dah. Sebenarnya jangan guna cawan lah. Ini cikgu guna cawan apa ni? Cawan yang lebih-lebih tu kan. Yang ada kat dekat rumah kita yang lebih-lebih tu.
Jadi kamu jangan gunalah. Kalau sehari tersilap guna cawan, hari kamu minum pula. Ada student dia ingat ayat Milo lah, ayat apa kan. Dia pergi minum. Ni mau toksik ke apa, kita tak tahu lah. Tapi setahu cikgu, buncur ni dia non-toksik lah. Okey. Nampak nak buat dia punya tu. Apa ni, telinga dia tu. Kita tengoklah gambar tu kan. Tu okey. Dapat telinga dia. Tak habis lagi. Bentuk dah. Lagi apa lagi? Tu pula dia punya tu. Dekat bibir cawan. Cawan pun ada bibir kan. Okey. Tu. Nak dapatkan bibir tu pula. Lagi apa lagi? Tu bucu tajam. Repair balik. Nampak tak? Senang tak lukis? Senang kan? Okey. Okey, dapat dah cawan. Mari kita tengok tu. Keluar pembaris pula. Macam mana pembaris pula? Okey. Cawan dah dapat. Mari kita tengok pembaris pula. Pembaris sebab dia look sinar. So kita boleh nampak belakang kan? Okey. Okey, ni pembaris dulu-dulu ni ada lubang tengah-tengah ni. Pembaris legend. Okey, berus pula. Okey, kita tengok berus. Okey. Cikgu cuba cepatkan. Sebab masa semakin suntuk. Bos cikgu dia bagi dah tetapan masa. Okey, tu pen. Dan satu lagi apa ni? Okey, 2 pen, satu pen teknikal, satu pen ballpoint kan? Okey, pen tekan belakang tu dan pensel. Okey, kita masukkan toner lagi. Macam biasa, toner bentuk. Toner bentuk ni macam-macam sebenarnya. Kamu kena tengok sendiri dengan matamu. Kena eksperimen sendiri. Kena teroka. Seni tu kena diterokai. Baru kamu boleh buat analisis sendirilah. Setiap orang ada penerokaan dia dan dia akan dapat sesuatu daripada penerokaan dia itulah. Kalau belajar seni tak teroka, dia akan berada di takok yang lama sahaja. Okey, cikgu dapatkan toner-toner tu sini lagi. Okey, dan okey. Bolehlah. Okey. Ada lagi nak tambah juga. Okey. Senang kan? Okey, yang ini cikgu tak tunjuk lah sebab dah simetri kan. Yang ini cikgu nak tunjuk ni. Yang ini sebab dia ada apa? Dia ada apa ni? Bekas buncur ni. Dia ada, dia panggil apa ni? Tekstur ni lah. Macam mana nak lukis tekstur ni pula? Okey, simetri ni tak apa, cikgu dah ajar tadi kan. Okey, kita ada paksi-paksi simetri tu. Okey. Kertas goyang ni. Kalau kamu lukis atas kertas yang goyang, kamu kena ada apa ni? Tip lah, kamu tampal kiri dan kanan kan. Okey. Goyang lagi. Okey, tak apa. Yang ini bahagian ni kamu dah cakap dah, cikgu tahu. Lagi ni, bahagian ni macam mana nak lukis ni? Cikgu pun kena study juga. Kita study sama-sama nah. Okey, ni pun agak ni sebenarnya dia lagi kecil yang bawah ni. Yalah bila kita lukis. Okey, yang ni atas dia. Okey, yang tempat stiker tu, ni cikgu dah mula buat apa ni? Sebenarnya taklah perlu kamu ikut satu persatu yang tu. Cuma yang kamu perlu tahu ialah dia garisan apa? Mencapa. Okey. Tada. Nampak tak? Okey, nampak. Cikgu nak dapatkan dia punya tu lah, ketimbulan dia tu. Cikgu suka ikut istilah baru. Okey, marah orang Dewan Bahasa nanti. Okey. Tak habis lagi, duk repair lagi. Apa lagi tu? Nak bubuh stiker dia lah.
Okey, kat sini cikgu nak tunjuk ke kamu macam mana tulisan tu buncur, nampak? Uncur lah tinggal kan. Nampak? So kita buat dia punya tu dulu. Dia punya curve dia dulu. Lepas tu kita kira lah ada berapa tulisan, kita bahagi. 1, 2, 3, 4, 5 uncur kan. So kita boleh masukkan lah tulisan tu dalam petak-petak tu. Kan? Okey. C. Kamu kena tahu lah. Yang ni cikgu guna rupa negatif. Siapa ingat lagi rupa negatif? Kamu kena ulang kaji ni. Semua ni soalan keluar SPM ni. Ni cikgu apa cikgu nak kamu boleh jawab. Sambil kita buat kerja khusus, sebenarnya banyak kita dah menjawab soalan-soalan SPM sebenarnya. Kertas 1, kertas 2. Okey? Cuma kamu kena alert sahaja. Apa istilah-istilah dia? Okey? Rupa positif, rupa negatif. Ni mula cikgu dapatkan tona lah. Tona bentuk dan tona bayang-bayang. Okey. Nak habis dah masa. Okey. Kita cikgu percepatkan sikit lagi. Okey. Tona bayang-bayang. Okey ya. Apa lagi yang mencabar? Gunting. Okey. Gunting ni mencabar juga. Bukan mencabar juga. Bagi cikgu, gunting sangat mencabar. Sebab dia ada beberapa rupa geometri yang kita perlu selaraskan lah. Yang ni cikgu cuba tunjuk satu formula, satu tips lah nak lukis gunting dengan mudah. Kamu cari dia punya ni dulu. Kamu tangkap dia punya apa tu? Tempat pegang dia tu yang. Tapi agihkan tu kena tengok lah. Dia ada dua bulatan bujur macam mana kan? Ni cara cikgu tangkap lah. Boleh juga guna garisan paksi tu, tapi sebab yang ni kita view dia bukan daripada atas, tapi view dia daripada tepi, daripada depan. So dia nampak 3D sikit. Ni cikgu nak tunjuk ke kamu salah satu cara mudah lah. Okey. Nampak ni. Cikgu tak lukis dengan pensel sebab cikgu nak tunjuk cikgu pun praktis untuk melukis. Tu sebab cikgu suka kelas macam ni, sebab cikgu akan belajar. Tapi bila kita tak ada kelas, dengan cikgu-cikgu pun tak belajar. Okey. Tu sebab cikgu-cikgu kamu semakin hari semakin pandai. Sebab hari-hari dia mengajar. Kamu pun kalau nak pandai, apa-apa ilmu yang kamu tahu, kamu ajar kawan-kawan. InsyaAllah kamu akan lebih pandai. Okey. Nampak? Dah dapat dah dia punya dua gelung tu. Dan cikgu percepat kat situ. Tadi cikgu tak percepatkan sebab cikgu nak tunjuk tu. Okey. Okey, kita tambah bayang-bayang. Tona bayang-bayang. Tada. Jadilah gunting. Okey. Dan terakhir yang ikut. Okey. Gam apa ni? Gam uhu. Okey, nampak kan dia punya krekot-krekot tu? Ini cikgu dah guna habis dah ni. Cikgu cuma ambil sebab cikgu suka dia punya bentuk dia, form and shape. Okey. Dah jadi sekeping lah. Okey, macam mana nak lukis dia? Tengok macam mana cikgu tangkap. Nampak tu? Tarik lagu tu. Nampak? Tadi kita buat rupa asas, lepas tu kita nak masuk rupa apa ni? Organik pula. Lagu tu. Kita tarik gitu dah. Okey, hujung ni tak apalah, senang dah sikit. Lepas tu dia ada lekuk dekat situ. Okey, cikgu nak masukkan tulisan tu. Yang ini kamu tak payah ni lah. Yang ni cuma dapatkan dia punya size tu, apa, garisan tu. Tinggi huruf tu dan kita agak lah. Lagipun dia dah direnyokkan macam ni kan. Dia seni ni lagi mencabar nak buat, lagi dia menarik lah, lagi rare lagi. Kalau lukis tu senang tu dia orang kata apa, kalau main game baru level beginners lah, amatur. Lepas tu kita pi lagi, BP lagi. Kita macam main game. Okay, dia ada level, tak pernah habis lah level dia.
Cuma kita lah kena cabarkan diri kita. Okey, cikgu percepat. Dan tambah bayang-bayang. Ni nampak dia tak rapat tu sebab dia terangkat kan. So, yang ni dia jatuh. Yang ni cikgu nak buat dia terangkat, so bayang-bayang dia jauh daripada badan dia. Yang ni dekat kan. Yang ni bayang-bayang dekat sini nampak? Yang ni bayang-bayang kat sini. Okey. Faham semua? Alhamdulillah, very good. So adalah yang mencabar lagi. Tak ada dah. Yang ini cikgu abaikan lah. Okey, sebab senang. Oh, yang ini cikgu nak tunjuk font dia. Ada 2 minit lagi, tak apa. Okey, cikgu tunjuk ini tapi cepat. Okey, yang ini yang ini fokus dekat dia punya ni tipografi dia. Okey, yang ni sama garisan 4C. Okey, dah dapat 4C. Okey, ni. Kat sini macam mana kita buat tipografi? Nampak? Kita reverse balik. Okey ni. Ikut balik dia punya apa panggil lekuk ni, macam mana atas lekuk macam tu lah bawah ada lekuk. Okey, nampak Okey, bila dah ada lekuk ni, masukkanlah huruf-huruf tu. Kalau nampak GLU, kita masukkan GLU lah. Okey, glue stick. Tapi GL glue dengan bawah tu S. Okey. Okey, kemudian kita cepat sikit lagi. Okey, ni cikgu nak masukkan stick lah. Ini cikgu tak buat apa ni, ini cikgu buat cuma lakaran saja. Okey, kalau kamu ada masa, buatlah dengan lebih baik lah. Ini stick cikgu pun tak berapa nak nampak lah. Tapi nampak tak daripada secara keseluruhan tu kita boleh nampak ada tulisan situ. Tulisan kecil-kecil ni jangan kamu ikut pula. Yang tu kita buatlah dia punya garisan saja, kan? Daripada jauh kalau titik-titik macam ni kita nampak macam garisan kan? Okey, kamu dah faham? Okey. So bila kita dah faham keseluruhannya, okey, kita nak apa? Bila kita dapat keseluruhannya, kita nak lukis keseluruhannya lah. Okey, sekejap cikgu nak tunjuk lukisan keseluruhan dia pula. Okey, ni cikgu tunjuk macam mana cikgu lukis keseluruhan dan cikgu warna lah. Yang ini cikgu cabar diri cikgu warna teknik wash, teknik basah-basah ni. Sama juga menggunakan warna pun kita boleh dapatkan toner lah. Ini cikgu lukis dengan pensel lah. Bukannya betul sangat pun, tapi kalau kita ikut dia punya hukum-hukum melukis tu, dia nampak tak lari jauh lah. Ni cikgu mula mewarna. Cikgu suka teknik wash ni sebab dia memang susah sikit teknik wash ni, tapi dia cakap apa? Dia akan ada macam keajaiban dekat dia punya tu. Hasil dia tu, sebab kita tak jangka dia nak kembang macam mana kan. Kita main letak-letak lah, tapi letak pun kita tengok cikgu masih fokus dekat bentuk dan tona bayang-bayang. Boleh detail lagi, tapi yang ni cikgu nak tunjuk contoh bentuk, tona bentuk dan tona bayang-bayang. Itu sebabnya lukisan alat bahan ni jangan pandang enteng lah. Sebenarnya susah sebenarnya. Kebanyakan student dah last minute dia tak buat alat bahan, dia dah buat apa? Cincai dah kan. Sayanglah. Yang depan lukisan restik lawa, tapi di hujung lukisan alat bahan dah tak cantik dah. Okey. Maka apa tu? Pentaksir akan tengok, dia kata ini bukan dia buat ni yang depan ni kan, sebab yang belakang tak cantik pun. Dia mesti yang depan tu dia suruh mak dia buat apa, ataupun ayah dia buat. So cuba kalau ni kita ada, Allah bagi masa ni, masa PKP ni, cuba buat lukisan alat bahan ni dengan baik. Okay? Jangan tunggu last minute. Alat bahan ni antara yang ini. Okey, dah siap. Simple je kan cikgu punya warna kan. Nanti boleh touch up lagi lah. Tapi cukuplah untuk hari ni. Kamu dapat lihat apa itu kehendak lukisan alat dan bahan. Okey. Semoga kamu
jadi dapat buat kerja khusus dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rakaman cikgu dekat Hairi Azmi Tube yang boleh tengok balik, dan di Facebook cikgu Hairi Azmi. Dan selamat hari raya.